Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustakab wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa ila al akhiril ayah. Pertama sekali saya panjatkan ucapan terima kasih kepada Madrasah Islahiyah Madrasah Al-Amin atas jemputan kuliah duha ini, dan saya hormati pengurusi Madrasah Al-Amin, timbalan pengurusi seluruh pegawai takbir Madrasah Al-Amin dan seluruh ahli qaryah. Pertama sekali kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peluang ini yang Allah berikan kepada kita. Peluang ini tak selalu kita dapat. Peluang ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peluang inilah yang akan kita bawa balik menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peluang kebaikan yang kita buat pada pagi ini, dan inilah yang disebutkan oleh Sayyidina Rasul, iaitu tentang amal salih. Amal salih ini tentang sebenarnya mudah, tetapi susah untuk dilaksanakan. Kenapa saya kata mudah? Kita cuma duduk saja. Perkara yang cukup mudah, tidak mengeluarkan kederat kita, tidak mengeluarkan apa-apa pun, cuma kita diminta supaya kita duduk untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan besok apabila kita balik menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan tercengang dan terkejut apa yang kita buat pada hari ini. Sebenarnya kita agak terlalu lupa dengan perjalanan musafir kita yang kita akan lalui. Musafir yang kita lalui bermula daripada rahim mak kita. Dan sekarang kita berada dalam musafir alam dunia. Kemudian kita akan melalui satu alam dinamakan alam barzakh. Selepas daripada alam barzakh, kita akan melalui alam akhirah, alam mahsyar. Begitulah perjalanan seterusnya, di mana hala tuju kita sama ada kita dapat menuju ke syurga Allah ataupun ke neraka Allah. Dan ini pilihan kita. Maka pada pagi ini, apa yang kita buat adalah kita telah memilih jalan kita untuk ke jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sebut tentang Isra' dan Mi'raj, iaitu menyatakan tentang perjalanan,
perjalanan seorang hamba Allah yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke hadrah Allah. Kita juga sedang berjalan menuju ke hadrah Allah. Cuma dengan kesibukan kehidupan kita tak perasan yang mana masa kita semakin hari semakin pendek, semakin hari semakin singkat. Kalau kita kurang duit, kita rasa takut. Kita kurang dalam sudut keduniaan, kita rasa takut. Tapi umur kita semakin kurang, kita tak pernah rasa takut pun dalam hidup ni. Sebab itu, umur ini dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dapat tahu tentang keimanan kita. Orang yang beriman, orang yang betul-betul percaya dengan rukun iman tentang akhirat itu. Allah sebut pada awal Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman dengan perkara yang gaib, dan akhirat itu gaib. Maka orang yang bersedia bagi kematian itu adalah tanda keimanan. Kita percaya atau kita tidak percaya tentang perjalanan kita seterusnya adalah kepada akhirat. Kalau kita percaya, kita akan bersedia. Ini yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdik, Nabi kata, orang yang berakal, mereka ini sentiasa muhasabah diri dia. Apa yang aku dah buat dalam hidup ni? Apa yang aku dah buat sepanjang masa umur ni? Aku ni berjaya tak berjaya? Aku ni boleh tak boleh cium bau surga? Tuan-tuan, dunia ni mau tak mau kita akan tinggalkan dunia ni satu hari ni. Percaya tak percaya, bersedia tak bersedia, satu hari saya dan tuan-tuan semua akan tinggalkan tempat ini. Alam ini kita akan tinggalkan. Percaya tak percaya, mau tidak mau, bersedia tidak bersedia, semua orang akan tinggalkan tempat ni. Cuma persoalannya, bila kita tinggalkan tempat ni, kita jadi apa? Bila kita tinggalkan tempat ini, kita duduk di mana? Dalam dunia ni, kita ada rumah. Tadi saya bersembang dengan pengurusi. Saya tanya berapa lama dah taman ni? 25 tahun. Kita dah ada rumah. Setengah orang bukan sebiji, setengah orang sampai 2-3 biji rumah dah. Satu dia duduk, 2-3 biji lagi dia buat sewa. Dia buat homestay dan sebagainya. Apa yang saya nak cakap pada pagi ni, kita dah siap lah rumah kita dekat akhirat Allah. Sebab itu Isra' Mi'raj ini penyataan tentang akhirat itu ada. Mana tuan-tuan? Iaitu burak yang ditunggang oleh Nabi SAW. Burak ini kenderaan akhirat yang Allah nyatakan di dalam dunia. Linuriyahu min ayatina. Kami perlihatkan seluruh kebesaran kami. Maknanya Allah ini sayang kat kita. Kita tak pergi ke akhirat lagi. Kita tak pergi ke syurga lagi. Kita tak pergi ke mahsyar lagi. Allah sayang kat kita. Allah nyatakan tentang akhirat ini ada. Mana? Iaitu burak. Burak ini kenderaan akhirat. Yang Allah nyatakan kepada kita. Percayalah. Percayalah. Malam Isra' Mi'raj ni, aku nyatakan. Aku nyatakan kepada bumi ni, yang kenderaan akhirat itu ada. Bila kenderaan akhirat itu ada, bermakna syurga itu ada. Bila syurga itu ada, bermakna lawan daripada syurga itu neraka.
Bila bermakna syurga itu ada, neraka itu ada. Perjalanan nak menuju kepada syurga dan neraka itu ada. Apa perjalanannya? Mahsyar. Apa perjalanannya? Mizan. Apa perjalanannya? Titian sirat. Ini yang kita duk sambut setiap tahun. Ini yang kita duk cerita setiap tahun. Sebab itu, apabila kita ni dengar dan kita ketahui cerita Isra' dan Mi'raj, tapi iman kita tidak bertambah, bermakna kita rugi. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, tuan-tuan, saya dan tuan-tuan dah berkali-kali mendengar cerita ini. Sebelum proses bermulanya perjalanan Isra' ini, maka berlakunya satu proses penyucian pada tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu setelah dicuci akan jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisi beberapa perkara, di antaranya adalah dengan ilmu. Seseorang yang nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mesti bersihkan diri dia. Kalau kita balik dalam keadaan penuh dengan dosa dan maksiat, kat sana susah. Dalam dunia ni kita tak mau susah, tak ada seorang pun mau susah. Tak ada seorang pun yang mahukan hidup dia susah. Susah nak hidup, susah nak makan, susah nak belanja, susah itu dan susah ini. Tapi kalau kita orang bijak, makna kita juga akan memilih, aku tak mau susah dekat sana. Sebab itu kita kena bersihkan diri kita betul-betul. Sebab itu ulama aturkan kepada kita supaya kita ini bersihkan diri kita. Nak bersih daripada apa? Perkara yang tak baik dalam diri kita ni. Saya kalau cakap dalam masyarakat yang duduk di kawasan taman, saya selalu bercakap tentang hablum minan nas. Manusia ini, tuan-tuan, bukan manusia kita. Kita ini tidak gagal daripada sudut semayang. Ramai orang boleh semayang. Ramai orang boleh puasa Rejab. Ramai orang boleh puasa Isnin Khamis. Tapi ramai yang gagal daripada sudut hablum minan nas. Dia dengan jiran dia, dia bergaduh sama-sama dia. Masalah pokok pelam dia bergaduh. Masalah parking dia bergaduh. Tuan-tuan, saya nak habaq macam ni. Pokok pelam yang kita tanam tu bukan tanah kita pun. Tanah yang kita tanam depan pagar kita, yang tu reserve jalan. Makna siapa nak ambil boleh, bukan kita punya. Kita tanam tanah orang. Tapi kita ni pelik. Tanah orang kita tanam dan kita mengaku yang pokok tu pokok kita. Nak bagi tahu bukan masalah pokok pelam. Nak bagi tahu yang kita ni jahat. Nak bagi tahu yang tu. Yang kita ni masih jahat. Yang mana kalau kita ni orang saleh, kita pegang pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kalau kita ni sebelum daripada kita mati, kita boleh tanam satu pokok kurma, dan pokok kurma ni berbuah, dan buah tu orang ramai boleh makan. Maka Nabi kata, yang ni satu amal jariah kita. Tapi kita tak nampak yang kita ni jenis orang yang berbuat semayang sunat, kita malas. Baca Quran, kita malas. Bangun malam, kita gagal sampai sekarang. Baca Quran, kita gagal sampai sekarang. Tanya diri kita, dah berapa lama kita tak pegang mushaf Al-Quran? Berapa lama dah kita tak pegang mushaf Al-Quran? Dalam rumah kita ada Quran. Berapa lama kita tak pegang? Kita tak teringatkan masa kita kecil-kecil dulu, tiap-tiap petang lepas asar, kita akan peluk Al-Quran, kita akan bawa pergi rumah guru Al-Quran. Tiap-tiap petang kita mengaji. Sekarang ni, mana Quran yang di rumah kita ni? Mana Quran? Bila masa kita pegang Quran? Bila masa kita cium Quran?
Bila masa kita buka Quran, bila masa kita tengok Quran, bila masa kita jadikan Al-Quran ini sahabat kita dalam hidup ini. Kalau kita tak mau jadikan Al-Quran itu dalam hidup kita, besok tatkala kita berada di dalam liang lahat, semua orang tinggalkan kita. Isteri kita tinggalkan kita, suami kita tinggalkan kita, anak-anak tak peduli kat kita. Percayalah tuan-tuan, percayalah, masa kita lah duk sihat ni pun anak-anak tak peduli kat kita. Mereka sibuk dengan handphone mereka masing-masing. Mereka tak pernah tanya kita ni, mak sihat ke? Mak makan lagi? Mak macam mana? Pak macam mana? Pak batuk ni pasal apa? Pak makan tak lagi? Kita dibiarkan oleh anak-anak kita masa kita hidup lagi. Kalau hidup ni anak-anak kita biarkan kita, tuan-tuan, mati besok, mereka nak peduli tak kat kita? Mereka tak peduli kat kita. Sebab apa? Sebab ulama dia sebut kat kita, dalam hidup kita ni ada beberapa perkara yang akan diragut di dalam hidup kita. Yang pertama, kata ulama, roh kita diragut oleh malaikat maut tanpa keizinan kita. Kita mau, kita tak mau, kita mau mati, kita tak mau mati, kita bersedia nak mati, kita suka mati, kita benci mati, malaikat maut akan datang jumpa kita dan dia terus ragut roh daripada jasad kita. Tuan-tuan, mana habaq macam ni. Dalam bulan ini kita sering dengar doa dalam bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Imam selalu duk ulang-ulang doa ni. Tuan-tuan perasan tak, kebiasaan dalam 2 bulan ini ramai kematian. Banyak berlakunya kematian. Doa yang Nabi baca, ya Allah berkatkan kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan umur kami dalam bulan Ramadan. Kebiasaan setiap tahun, bukan ada tahun-tahun dia, tetapi setiap tahun. Maka kerapnya berlaku kematian dan banyaknya berlaku kematian dalam 2 bulan ni, iaitu dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Yang saya nak katakan bukan tentang kematian itu. Yang saya nak katakan, jika dalam 2 bulan ini nama kita telah ada dalam senarai malaikat maut, kita tak berubah lagi. Kita duk berkelahi lagi. Kita tak boleh jadi orang baik lagi. Kita tak boleh berkawan dengan Quran lagi. Kita tak ada amal soleh lagi. Kalau dalam 2 bulan ini senarai nama kita ada di dalam senarai malaikat maut, apakah kita bersedia untuk kita menghadapi perjalanan yang baru kita, yang dinamakan perjalanan akhirat? Kita duk kalut, kita duk sibuk dalam perkara yang sama setiap hari. Kita tak boleh jaga mulut kita. Mulut kita nak kata orang lagi. Sebab itu Nabi pesan dekat kita, kalaulah kita ini nak tahu yang kita ni orang soleh, orang baik, Nabi suruh kita tanya 3 golongan ini. Yang pertama, tanya ahli kita. Isteri, tanyalah suami. Suami bertanyalah kepada isteri, apakah aku seorang suami yang baik dalam hidup? Kalau seorang isteri, bertanyalah kepada suami, apakah aku ni orang baik, insan yang baik dalam hidup abang? Yang kedua, Nabi suruh tanya anak-anak kita. Kalau kita seorang ayah yang baik dan ibu yang baik, nescaya Nabi kata kita ni orang saleh. Saya teringat satu perkataan daripada Syekh Yusuf Al-Hasani. Sewaktu saya berjumpa dengan Syekh Yusuf Al-Hasani, dia kata apa? Kelebihan seorang anak ini pada kelebihan seorang ayah dan ibu. Maksud nak kata, keberkatan seorang anak pada keberkatan seorang ayah dan ibu. Dan dia kata lagi, dia kata,
kelebihan ataupun keberkatan seorang ibu dan seorang ayah, kelebihan dia daripada anak-anak mereka. Sebab itu tuan-tuan, kita ini kadang-kadang kita lupa tentang dua perkara. Yang ketiganya, Nabi kata, kalau kita nak tahu yang kita orang soleh, tolong tanya jiran kita. Sebab itu tuan-tuan, perasan tak? Bila kita semayang mayat, habis-habis semayang mayat, imam tanya, apa khabar mayat ini? Semua jemaah kata, baik. Tahu tak? Sebenarnya kita nak tipu siapa? Pada hakikatnya kita bukan jiran yang baik. Pada hakikatnya kita masih duk kelahi lagi dengan jiran kita yang sebelah. Dan kita berkelahi ni tuan-tuan dalam masalah dunia yang tak pernah selesai. Sebab itu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, sahabat yang rapat dengan Nabi adalah Malaikat Jibril. Tuan-tuan, kita ni, kalau kita tak selesai dalam hidup ni, besok di akhirat kita tidak akan selesai. Sebab apa? Antara perkara yang akan diragut kata ulama dalam hidup kita, dalam diri kita, yang kedua adalah harta yang kita tinggalkan akan diragut oleh anak-anak dan waris tanpa keizinan kita. Rumah kita, duit kita, semua yang kita tinggalkan, anak-anak kita akan ambil, akan bagi-bagi, ya. Kita kata paraid. Tuan-tuan, kita dari muda kumpul duit ni. Dari muda kita himpun harta ni. Bila kita mati, anak-anak kita bagi-bagi, satu sen pun dia tak ingat kat kita. Hak yang cari duit tu kita. Hak yang duk sayang-sayang sangat kita. Yang duk peluk sangat harta ni kita. Bila kita mati, anak kita tak bagi satu sen kat kita. RM1 pun dia tak wakafkan atas nama kita. RM1 pun dia tak mau wakaf sedekah atas mak dan ayah kita. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu macam ni. Apa yang kita buat kat mak kita, apa yang kita dah buat kat ayah kita, itu yang anak kita akan buat kat kita. Itu yang anak kita akan buat atas kita. Masa kita bagi-bagi harta paraid dulu, berapa sen, berapa kupang, berapa duit yang kita wakafkan atas nama mak, atas nama ayah kita. Atau satu sen pun kita tak pernah buat. Dan benda itu akan berlaku atas kita. Percaya tuan-tuan. Dan yang ketiga, apa kata ulama, amal saleh kita akan diragut oleh orang yang pernah kita zalim. Orang yang pernah kita kata, kita maki, reta dia, maruah dia, dia akan ambil amal saleh kita. Orang yang pernah kita berhutang dalam hidup ni, kita tak mau bayar hutang tu. Bayar hutang ni wajib. Kita buat tak tahu lah. Kita buat tak erti saja. Tak apa. Besok kalau kita mati, maka hutang-hutang yang kita tak mau bayar ni, Allah ambil daripada amal kita. Itu kalau kita ada amal saleh. Kalau amal saleh tak ada, kita nak bayar pakai apa? Kalau amal saleh tak ada, kita nak bayar ni hutang-hutang ni pakai apa? Kalau semayang malam kita gagal sampai sekarang, sedekah kita tak mau sampai sekarang. Tadi pengurusi majlis sebut nak pakai 100 lebih, tuan-tuan. 100 lebih ni pada saya tak banyak. Kita kalau boleh keluar seorang 1000, cari 130 orang, selesai. Tuan-tuan, saya nak buat bumbung ni rumah Allah. Kita bukan rajin pergi masjid. Kita kata saya sibuk, ya Allah.
Kita bukan tiap-tiap waktu pergi masjid. Bila ditanya pasal apa tak boleh mai, kita kata saya sibuk cari duit. Ya Allah. Pasal apa ni tak boleh ni? Saya sibuk. Ya Allah. Tuan-tuan, perkataan saya sibuk ni tadi boleh tak Allah terima besok di padang mahsyar? Jika kita tak gunakan untuk perkara kebaikan, nescaya duit ni tetap habis. Tapi kalau kita gunakan pada perkara kebaikan, maka harta kita akan bertambah. Saya nak cerita ni, saya suka cerita pasal diri saya. 3 madrasah yang duk sebut oleh pengurusi majlis ni, tuan-tuan, tiap-tiap bulan. Ya. Saya nak guna sampai 80,000. Pelajar saya seorang pun saya tak minta 1 sen yuran daripada mereka. Hampir 40 tahun. Yuran makan, api air, apa semua saya tak pernah minta. Kerana apa? Kerana ini peluang kita untuk buat amal soleh. Macam yang tuan-tuan dengar tadi, setahun dapat 200,000. Tinggal 130 berapa ni? 131,000. Hari ni ada 100 orang lebih. 150 ke 200 orang ada hari ni. Kalau seorang boleh janji dengan pengurusi, saya bagi 1,000, yang ni lah amal soleh saya. Saya tak tahu besok kalau saya mati macam mana. Saya buang duit, ya Allah, pada perkara yang bukan-bukan dalam hidup saya, banyak ribu dah. Saya buang buat sini, saya buang pergi sini, saya buang pergi sini, saya buang pergi sini, ya Allah. Ni Rejab, Syaban, kena nak raya. Tiap-tiap tahun beli baju raya, tuan-tuan. Kita tak pakai pun. Duduk dalam almari saja. Apa salah? Tuan-tuan, ya Allah, aku tak tahu, mungkin 1-2 bulan ni aku mati pula. Adalah 1,000 ni, aku bukan kaya, ya Allah. Aku tak kaya pun. Aku bukan ada duit. Tapi aku tahu harta yang ada pada aku ni kau bagi. Aku tahu duit yang ada pada aku ni kau bagi. Kalau kau tak bagi, aku tak ada, ya Allah. Ya Allah, bagi aku kekuatan untuk keluarkan 1,000 ringgit ni untuk aku perbaiki rumah kau. Yang mana yang ni rumah kau. Ingat tak masa PKP dulu, kita tak boleh masuk dalam surau kita. Tuan-tuan, tak ada siapa boleh masuk dalam surau. Padahal kunci surau kat kita. Kunci surau kat kita, tuan-tuan. Kita tak boleh masuk, tuan-tuan. Nak bagi tahu, walaupun benda itu ada pada kita, jika Allah tidak benarkan, nescaya kita tak boleh buat satu apa sekalipun. Jika Allah tak mau kita mendapat kebaikan, nescaya Allah tak akan bagi kepada kita kebaikan. Saya nak bawa benda ni, tuan-tuan. Bukan nak cerita Isra' Mi'raj ni, setakat cerita, lepas tu balik, tak ada apa-apa. Sebab itu, tuan-tuan, kita tiap-tiap maghrib, hari Minggu ke hari Sabtu ke, kita ada kuliah duha. Maka kita mengaji ni untuk apa? Sebab itu, tuan-tuan, dalam menuntut ilmu ni, kita maukan ilmu ini manfaat untuk diri kita. Sebab apa? Antara salah satu orang yang akan ditarik masuk neraka Allah, mereka ada rajin menuntut ilmu, tetapi ilmu yang ada pada dia, dia tak beramal pun. Lalu orang kata, macam tu saya tak mau mengaji.
Hak tak mengaji lagi kena tarik. Sebab apa? Sebab Nabi kata menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang Islam dan wajib atas tiap-tiap orang Islam laki-laki dan perempuan, Nabi kata. Mana sampai tak boleh berhenti selagi mana ilmu itu tak selesai dalam hidup kita. Tuan-tuan, kita mengaji ni macam mana nak buat? Pasal apa aku mengaji? Macam mana cara aku nak mengaji? Ulama sebut tentang adab ilmu yang saya nak cerita pagi ni. Ni dah 9:45. Kita mula tadi 9:10. Ada lagi lebih kurang 25 minit. Lepas tu saya berhenti. Saya tengok mata pejam, celik, daripada pejam terus, baik-baik saya berhenti. Tapi tuan-tuan yang risau mati dalam menuntut ilmu, mati syahid. Kalau tuan-tuan nak pejam terus. Lepas siksa kubur. Tahu? Nah? Pasal saya mengajar dulu, guru saya cakap macam tu, ada murid-murid antara kami ni lena. Dia kata tak apa. Lena tak apa, dia kata. Saya doakan mudah-mudahan, dia kata, mati terus. Jadi nak murid semua angkat kepala. Dia angkat kepala, dia kata, tuan pasal apa? Tuan doa bagi mati terus. Dia kata mati dalam menuntut ilmu lepas siksa kubur. Dia kata hampa ni jahat dulu. Muda-muda tak semayang. Dah. Masa muslimat masa muda tayang rambut depan orang. Dosa buka aurat ni satu rambut saja orang duk nampak. Kita duduk dalam neraka, ada riwayat mengatakan 70 tahun. Kalau satu kepala macam mana? Ya. Jadi siapa yang lena tu, saya doakan mati terus. Ya, biar lepas siksa kubur. Baik tuan-tuan. Pagi ni nak serius sangat pun tak boleh, tuan-tuan takut lena. Tapi ada cerita orang yang mengaji lena ni, dia alim. Cerita dia salah seorang daripada tuan guru yang besar, iaitu Tok Kenali di Kelantan. Tok Kenali ni tuan-tuan, dia ni waktu tiap-tiap kali pengajian dia tidur. Sampai satu masa Tok Guru ni dia sangkut nak baca kitab. Dia tanya dekat murid yang jaga ni, seorang tak boleh jawab. Lalu dia panggil nama Tok Kenali. Tok Kenali tak? Dia kata, hang bangun tak? Boleh tak hang jawab masalah? Pada masa itu dia jawab seluruh perkara yang sangkut yang dibaca oleh Tok Guru. Baru kawan-kawan dia tahu bahawa Tok Kenali ni dia lena tapi dia alim. Jadi kalau tuan-tuan nak lena pun tak apa, sebab tuan-tuan ada darah Tok Kenali. Jadi saya tak marah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau dengan saya. Sebab saya dah mengajar lebih kurang dalam 30 tahun lebih lah. Mula daripada tahun 90 dulu. Tahun 89 saya dah mula mengajar. Jadi saya dah jumpa macam-macam kerana orang mengaji. Ya, tak apa. Saya pernah mengajar tuan-tuan kawasan elit. Ya, mereka mengaji lagi syok. Siap baring tuan-tuan. Baring kepala mereka ada gitu. Ya, saya tak pernah marah. Saya tak pernah marah. Saya kata tak apa, Datuk lena lah. Ya, memang itu yang tempat yang paling seronok kita tidur adalah majlis ilmu. Ya, sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi janji kat kita, tempat yang paling tenang dan barakah serta ada rahmatnya adalah majlis ilmu. Jika kita ada masalah, mai mengaji. Sebab orang yang duduk di dalam majlis ilmu dikurniakan oleh Allah sakinah. Baik itu kalau kita ada masalah keluarga, masalah kerja, masalah apa-apa sekalipun, mai duduk dalam majlis ilmu, pada ketika itu kita akan tenang.
Percayalah. Kenapa? Kerana majlis itu sedang didoakan oleh malaikat Allah dan seluruh makhluk yang di bumi, yang di langit, yang di darat, yang di laut, meminta keampunan bagi orang yang berada dalam majlis ilmu. Yang kedua, majlis ilmu ni tuan-tuan, maka di dalamnya adanya keberkatan. Kalau kita rasa hidup kita ni masalah tak pernah selesai, duit kita tak pernah selesai, tak pernah cukup dalam hidup ni, masalah tak pernah, pasal apa tak pernah selesai, main majlis ilmu. Maka sekerap mana kita main, sebanyak itulah keberkatan yang kita akan perolehi. Percayalah. Baik. Maka kita mengaji ni, betul ulama kata, apa adab dia? Antara adab kita menuntut ilmu, yang pertama, kita niatkan kita mengaji ni kerana menuntut keredaan Allah. Pasal apa kita mengaji? Sebab aku nak cari redha Allah. Bila aku tahu, maka pada ketika itulah kita akan menuntut keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tahu yang ni haram, aku tahu yang ni yang aku kena buat, aku tahu yang ni yang aku kena tinggal. Bila kita niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah bagi kekuatan untuk kita beramal. Yang kedua, kita mengaji ni tuan-tuan, saya bila pakai cermin mata ni tuan-tuan, saya teringat kata guru saya. Dia kata tanda nak mati, dia kata ulama, ni tak ada hadis, ulama kata tanda nak hampir mati, dia kata ada beberapa tanda. Satu, dia kata bila mata kita mula rabun. Jadi pakai cermin mata ni jaga-jaga. Saya tengok ramai tu pakai cermin mata. Tak. Kedua, ini kata ulama. Kedua, dia kata bila dua kepala lutut kita sakit. Duk pakat-pakat tengok, pegang kepala lutut. Pegang kepala lutut. Saya ni ada lah, dia kata. Ketiga, bila bulu-bulu pada tubuh kita putih. Saya sebab pakai serban ni, tuan-tuan tak nampak. Kalau saya buka ni, habis putih. Pengusi kita ada agak hitam, saya tak ada. Padahal pengusi kita tua lagi pada saya setahun. Yang keempat, kata ulama, bila gigi kita mula luruh, dia kata. Bila gigi kita mula hilang satu, tu tanda dia. Baik. Terus, perasan tak? Ya, aku ada empat-empat ni, dia kata. Yang kedua, saya kuliah duha. Bab kuliah duha ni orang rajin tidur. Itu yang saya duk mengajar macam ni pagi ni. Kedua, pasal apa kita mengaji? Tak nampak. Saya tak lama, tuan-tuan. Bukan lama. Tuan-tuan jangan harap saya panjang umur. Saya memang minta kalau boleh nak mati, mati tak apa. Mati awal tak apa. Saya selalu cakap dengan rumah saya kata kalau Allah panggil saya bersedia lah. Memang baru ni saya jumpa dengan abang angkat saya. Saya cakap dengan abang angkat dia tak boleh cakap pasal mati ni, saya nak menangis. Dia cakap abang, dia kata saya nak balik lah, dia kata. Dia cakap dengan abang saya, bang saya nak balik lah. Rasa nak balik ni rasa kuat sangat, saya kata. Dia tanya apa saya apa.
Saya rindu dengan mak dengan ayah saya rindu dengan guru saya rindu dengan kawan-kawan saya. Rasa nak balik ni cukup kuatlah mati saya. Sampai saya minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhan aku, kalau kau nak ambil aku ambil lah. Kalau nak ambil nyawa aku, ambil lah. Allah pun tak apa. Tapi ambil nyawa aku dalam keadaan husnul khatimah. Sebab apa? Sebab satu je jalan kita. Kalau kita dapat husnul khatimah, bermakna kita senang lah. Tapi kalau kita panjang umur, kita tak boleh jadi orang baik. Buat apa panjang umur kita? Kita panjang umur, masih berkelahi lagi. Kita panjang umur, masih tak boleh baik dengan jiran lagi. Kita panjang umur, tak boleh sembahyang malam lagi. Kita panjang umur, tak boleh lagi baca Quran. Kita panjang umur, kita tak boleh lagi berzikir, baca selawat. Apa guna umur yang panjang? Kerana bila umur kita panjang, maka akan lama kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Ya tuan-tuan, itu saya lah. Tuan-tuan minta panjang lagi tak apa. Nah. Yang kedua, adab bagi orang yang menuntut ilmu yang kedua, iaitu hendaklah ia bertakwa kepada Allah setiap masa. Kalau kita nak mendapat ilmu yang manfaat, ilmu ni boleh jadi kepada kita sebagai satu amal jariah kita. Takut pada Allah. Takut ni apa? Buat baik tinggal jahat. Kita boleh buat baik, tapi kita tak boleh tinggal jahat. Baik tu Nabi sebut, benda yang paling susah untuk kita jaga, Nabi kata mulut. Mulut ni paling susah untuk kita jaga. Sebab sampai Nabi jamin dekat kita, siapa yang boleh jaga dua lubang di dalam tubuh dia, iaitu mulut dan faraj, Nabi kata, aku penjamin dia untuk dia masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu, hari ini saya nak pesan untuk diri saya. Kita kata ke orang, kita cerita bahawa orang ni lama dah. Lama dah. Jadi hari ini, sempena pertemuan ni, saya serulah. Kita berhenti dah lah. Cukuplah. Sebab apa saya kata kita berhenti cukup? Sebab apa? Orang yang kata ke orang yang buka aib orang, amal dia habis semua, dia tak ada apa. Allah hapuskan semua amal soleh dia. Jadi kita berhentilah. Cukup dah takat ni, ya Allah, aku tak mau amal aku ni rugi. Aku tak mau amal aku, engkau hapus ya Arhamar Rahimin. Bagi aku kekuatan. Sebab itu dalam kita nak buat baik dan meninggalkan kejahatan, kena minta doa dengan Allah. Minta doa. Tiap-tiap malam, tiap-tiap hari kita minta, ya Allah, bagilah aku kekuatan untuk aku berbuat amal soleh dan meninggalkan kejahatan. Sebab apa? Kita tak mau mati dalam keadaan kita masih buat jahat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab kalau kita masih lagi buat jahat, buat dosa, buat maksiat, dalam kubur besok susah. Dalam kubur besok susah. Ya, kita tak mau kubur kita susah. Kita tak mau alam barzakh kita ni susah. Kita tak mau yang tu ya tuan-tuan. Kita mau macam mana kita duduk dalam dunia ni, kita mau duduk dalam yang lahat besok macam tu. Baik. Kemudian apa kata ulama tentang adab menuntut ilmu ni tadi yang ketiga. Maka yang ketiga kata ulama, lazimkan atas diri kita sifat rendah diri. Jangan kita sombong dengan ilmu kita. Ya. Sebab apa? Macam ni. Dulu masa kita kecil-kecil, kita jarang jumpa orang cari salah kita. Padahal orang keliling kampung kita ni banyak orang pandai-pandai. Sebab apa? Sebab mereka ni rendah diri. Cukup rendah diri. Kita kalau ada ilmu ni kita kena untuk kita dan untuk keluarga kita. Sebab itu apabila orang yang ada ilmu, siapa dia orang ada ilmu ni? Ya, orang ada ilmu ni apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang ada ilmu,
Itu orang yang ketika dia sentiasa melihat akan kesilapan diri dia. Makin dia ada ilmu, makin dia nampak salah dia. Yang ni aku salah ni. Kalau seorang suami, dia akan kata, aku suami yang salah dengan isteri dan anak-anak. Salah dengan isteri aku ni. Ya, aku tak pernah ajar dia ilmu fardu ain. Aku bagi makan, minum, tempat tinggal, beli baju. Aku tak pernah tanya semayang dia. Aku tak pernah tengok wuduk dia. Aku tak pernah tanya, ambil tahu pasal haid dan nifas dia. Tuan-tuan, kalau semayang mereka ni tak betul, kita semua didakwa oleh Allah. Kalau wuduk yang mereka ambil ni tak betul, kita semua akan didakwa oleh Allah. Kalau haid dan nifas mereka ni tak betul dan kita tak pernah ambil tahu, saya dah suruh mereka pergi kuliah muslimat. Tanya kira macam mana mereka kira darah apa ya. Sebab itu barang yang bersangkut paut dengan seorang isteri, suami wajib tahu. Kalau suami tak tahu, bermakna suami ni tak lepas kadar fardu ain dia. Bukan senang jadi suami. Bukan saya bagi awak makan. Duit dapur saya bagi dah. Duit baju saya bagi dah. Jangan kata macam tu, tuan-tuan. Ini tanggungjawab kita. Seorang isteri, kalau dia tidak menunaikan hak sebagai seorang isteri yang betul, Allah akan tanya besok. Saya pernah cerita dalam kuliah saya. Saya bukan kata isteri saya ni baik, tapi dialah isteri yang terbaik dalam hidup saya. Setiap kali saya nak keluar rumah, isteri saya, dia akan jumpa saya. Dia akan minta maaf dengan saya. Setiap hari. Saya menikah 36 tahun dah, tuan-tuan. Anak 7 orang, 4 lelaki, 4 perempuan, 3 lelaki-lelaki, 16 orang cucu. Kira Tok Wan muda. Cucu saya panggil saya Tok Wan. Tok Wan muda. 16 cucu. Isteri saya akan minta maaf dengan saya setiap hari. Setiap hari, tuan-tuan. Tak payah tunggu raya. Cuma saya tak ambil serius sangat bila dia minta maaf hari-hari tu. Bang, minta maaf. Salah saya, dosa saya, zahir batin. Saya pun akan jawab, selamat Hari Raya Aidilfitri. Setiap hari saya akan buat isteri saya macam tu. Sebab apa? Sebab seorang isteri ni tak mungkin dia tak ada salah dengan suami dia. Nah, tak mungkin. Jadi apa nak kait dengan tawaduk ni? Kalau kita sombong, tak guna pun. Kalau kita sombong dengan tempat kita sebagai seorang suami dan kita sombong tempat kita sebagai seorang isteri, maka kita akan rugi dekat akhirat. Kalau kita boleh rendah diri tempat kita sebagai seorang suami dan kita boleh rendah diri tempat kita sebagai seorang isteri, mana kita selamat besok kat sana. Dia tuan-tuan, orang perempuan boleh tak? Mulai hari ni minta maaf dengan suami. Boleh? Ish, macam tak mau saya. Ustaz, saya alang-alang masuk neraka, biar masuk neraka jahanam terus. Mana kita ni kena rendah diri. Jangan risau. Bila kita buat benda tu, kita akan duduk bersama dengan isteri Nabi, anak-anak Nabi. Tak maukah kita dapat duduk syurga dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra? Kita dapat duduk syurga dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kita dapat duduk dengan Siti Aisyah, dengan Siti Aisyah, dengan Fatimah Az-Zahra dalam syurga. Dalam dunia ni, kalau dapat mimpi bertemu dengan isteri Nabi, anak-anak Nabi, kita seronoklah. Apatah lagi kalau kita dapat duduk dalam syurga yang sama dengan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Assalam. Nah, balik ni minta maaf. Nah, bang, saya minta maaf. Suami kita kata apa? Hang pasal apa ni nak meninggal ya? Tak pernah nak buat ni. Balik-balik kuliah duha, tiba-tiba hulur tangan minta maaf. Ismak hang tak lama. Nah, baik. Orang perempuan tak jangan ni buat saja. Ya. Suami pun macam tu, tuan-tuan. Buat saja. Saya sendiri saya minta maaf dengan isteri saya. Saya tak tunggu raya, tuan-tuan. Satu hari saya duduk panggil isteri saya, tuan-tuan. Panggil isteri saya minta maaf. Saya kata, saya cakap dengan dia, hari ni baru saya perasan yang awak ni letih tu lah. Baru saya perasan dia. Dia dalam keadaan batuk-batuk, dia pergi masak kan. Saya cakap dengan dia, saya minta maaf lah. Sebab apa saya minta maaf? Saya kata dulu saya tak perasan. Egonya seorang laki-laki dan egonya seorang suami. Saya balik kuliah pukul 1 pagi, tuan-tuan. Ya. Dia akan usaha bangun, tuan-tuan. Saya nak cerita isteri saya ni. Ni tak masuk dalam kuliah ni. Dia usaha bangun, dia akan tanya, abang mau tak air? Dia kata. Sebab saya, air kegemaran saya daripada muda sampai lah. Teh tarik tak boleh tinggal. Bangun pagi, kena ada teh tarik. Nak lena, kena ada teh tarik. Kalau saya tak minum, saya tak boleh lena. Bukan apa, saya teringat. Saya duduk teringat teh, duduk teringat hatu. Tak boleh, saya tak boleh. Daripada muda sampai lah. Jadi bila saya balik ni, tuan-tuan, satu hari dia tak bangun. Saya buka pintu bilik pelan-pelan. Saya tengok dia. Masa saya tengok dia, saya menangis. Saya cakap dalam hati saya kata isteri aku ni penat kata. Pasal apa saya tak nampak masa umur saya 30 tahun dulu. Pasal apa saya tak nampak masa umur saya 20 tahun dulu. Dia jaga anak kita. Dia basuh berak anak kita. Dia masak untuk kita. Dia gosok baju kita. Salah dia sikit ya. Kadang-kadang kita marah dia. Masa tu saya tengok dia tengah lena, tuan-tuan. Biasalah, kadang-kadang orang perempuan letih ni kan, dia lena. Bila dia lena tu, tuan-tuan, masa tu saya menangis. Saya duduk tepi dia, saya menangis. Cerita tak boleh nak menangis. Pagi-pagi, tuan-tuan, saya beritahu dengan dia. Saya kata, sayang, saya umur 55, dia 54. Saya panggil sayang lagi. Kata sayang, abang minta maaf lah. Sebab saya tak nampak. Lah, saya baru nampak. Orang perempuan biasalah. Baru abang tahu nak. Dia tak boleh. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, ini yang Nabi mahu. Kita sebenarnya kita tak boleh jadi suami yang baik. Ketika kita tak boleh jadi suami yang baik, maka kita tak boleh keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semayang bagus, kita puasa bagus, tapi kita gagal dengan isteri kita, maka kita adalah seorang manusia yang gagal. Kita baca Quran bagus, semua bagus, tapi kita gagal dengan anak-anak kita. Sebab itu, tuan-tuan, hari ini saya berpesan, saya jumpa ramai orang. Orang yang ada kerjaya yang bagus, orang yang ada segala-galanya, tapi datang jumpa saya, dia kata apa? Ustaz, kami hilang anak-anak kami. Kami ada duit, Ustaz. Kami boleh pergi umrah tiap-tiap hari boleh. Pergi pagi, balik petang. Balik esok, lusa pergi lagi. Duit ada. Tapi kami hilang anak, Ustaz. Kami tak ada anak. Anak kami ramai. Tapi kami hilang anak, Ustaz. Tuan-tuan, seorang ayah, seorang ibu
Dia bukan mau duit yang banyak, tetapi dia mau anak-anak dia. Seorang anak-anak, dia bukan mau duit kita, dia bukan mau apa, tapi dia mau ibu dan ayah dia. Kalau dibagi pilihan kepada mereka tentang ibu dan ayah, mereka akan pilih ibu dan ayah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab itulah harta kita. Anak adalah harta kita. Ibu dan ayah adalah harta kita. Hari ini saya ingin pesan untuk diri saya, kita kejarlah dunia ni macam mana pun, tapi jangan tinggal anak-anak kita. Kenapa saya cakap macam tu, tuan-tuan? Sebab Nabi tak pernah tinggalkan anak dia. Nabi tak pernah tinggalkan isteri dia. Nabi tak pernah tinggalkan sahabat-sahabat dia. Tuan-tuan, bila kita akan rasa kita hilang anak? Bila kita dah tua. Bila kita dah tua, kita demam sikit-sikit, masa tu baru kita berasa, anak aku tak tanya pun kat aku, ayah apa khabar? Ayah makan tak lagi? Masa tu kita tunggu anak-anak kita, tuan-tuan. Masa tu lah kita kata duit ni sebenarnya tak guna kalau kita tidak ada kasih sayang. Sebab itu, tuan-tuan, hari ini saya nak pesan, sesibuk manalah kita, sehebat manalah kita, jangan kita tinggalkan anak-anak kita, jangan kita tinggalkan keluarga kita, jangan kita tinggalkan adik-beradik kita. Sebab itu sedekah yang tinggi, tuan-tuan, adalah kita beri nafkah pada anak kita. Ya. Sedekah paling tinggi iaitu dengan kita berikan, ya, harta kita kepada mak dan ayah kita. Ya. Dan sedekah tinggi, tuan-tuan, pahala dia bila kita berikan kepada adik-beradik kita. Ya, tuan-tuan, yang tu saya nak pesan pada pagi ni, supaya kita dapat perkara ni dalam hidup ini dan kita amalkan perkara ni balik daripada kuliah duha ni. Ya, sebab apa? Sebab apa, Ustaz, saya nak kena buat? Sebab saya nak masuk syurga. Yang tu ya. Sebab apa, Ustaz, saya kena buat semua benda ni? Sebab saya nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa, tuan-tuan? Kita ni, kita kata, saya nak berhenti dah. Tadi 9.10, pengurusi ambil masa 10 minit, saya ambil masa tu. Saya nak kata macam ni, kenapa jangan tinggal isteri, anak-anak, jangan tinggal mak bapa. Besok dalam syurga, kita bila masuk syurga, orang yang pertama sekali kita cari adalah keluarga kita. Kita cari apa? Kita tanya, ya Rasulullah, pertama kita akan cari mak dengan ayah kita. Masuk dalam syurga, kita tanya, ya Rasulullah, mak saya mana? Ya Rasulullah, ayah saya mana? Rasulullah kata, tak ada. Mak hang dalam neraka, pak hang dalam neraka. Kalau kita masuk sampai tu pula kita tanya, ya Rasulullah, isteri saya mana? Kalau dalam dunia ni kita jaga isteri kita elok, kita baca Quran sama-sama, bangun malam kita kejutkan dia, ya, kita beramal sama-sama, besok dia ada kat kita. Kita pun tengok-tengok, Rasulullah kata, yang tu isteri, kita pergi cari dia, kita panggil. Kemudian kita akan tanya anak-anak kita, ya Rasulullah, anak-anak saya ada? Rasulullah kata tak ada. Kita tanya kat mana anak-anak kita? Rasulullah tunjuk dalam neraka Allah. Ahli syurga ni, tuan-tuan, dia boleh tengok ahli neraka. Dan kita pergi tengok ahli neraka, tuan-tuan, kita nampak anak kita. Kita nampak anak kita. Kita nampak anak perempuan kita. Mereka panggil nama kita. Kata, mak, boleh tolong kakak? Mak, boleh tak tolong abang?
Tu kalau kita duduk dalam syurga. Kalau terbalik tuan-tuan, kita pula akan panggil anak kita. Kita tolong, boleh tak tolong abah lah. Kakak, boleh tak tolong ibu tak? Tapi kita tak boleh nak tolong masa tu. Melainkan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan pada pagi ini. Yang ni saya mampu untuk saya bagi kepada seluruh ahli qaryah Madrasah Al-Amin. Dan yang terakhir, saya pesan sekali lagi, 131,000 ni selesai hari ni. Jadi jumpa dengan pengerusi seorang 1,000. Nah, boleh tak boleh ni? Tak boleh ya Ustaz, mampu lah. Lantak kat pengurusi ya Ustaz. Pandai-pandai siapa suruh nak ganti bumbung, dia punya pasal ya. Dia yang duk ketegak sangat nak pergi tukar bumbung baru, dia punya pasal. Siapa suruh jadi pengerusi, dah. Dia nak masuk syurga sama, mampu kat dia, dia pergi masuk syurga. Kami nak kendiah Ustaz. Jangan buat macam tu. Nah. Jadi 131,000 tu insya-Allah 131,000 ada 131 orang, dan saya seorang daripada dia, saya akan hadiahkan RM1,000 untuk Madrasah Al-Amin untuk bumbung ni. Tu daripada saya, nanti saya akan masukkan terus ke dalam ekran Madrasah Al-Amin insya-Allah. Tu bahagian saya. Jadi insya-Allah saya harap ada lagi baki 130 orang lagi. Nah, jadi mana Ustaz saya duit tak ada, tapi saya ada gelang. Bagi saja gelang kat pengurusi, tapi perhati elok kalau bini pengurusi pakai gelang tu. Dia kata apa pengurusi ni, dia kata duk main silap mata. Minta maaf, ni saja saya gurau tidak. Memang saya suka gurau. Jadi buat pergilah harga gelang tu 1,000. Jadi rupa dia Allah simpan letak kita dekat akhirat. Ada 130 orang lagi insya-Allah. Tadi 131, saya ambil satu bahagian, ada 130 orang lagi. Jadi setakat ini saja. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tolonglah jadikan kami seorang ayah yang baik, seorang ibu yang baik, seorang suami yang baik, seorang isteri yang baik, seorang anak yang baik kepada mak dan ayah kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami pernah buat salah dengan mak dan ayah kami, dan mak dan ayah kami sekarang dah tak ada, Ya Allah, mereka telah meninggal dunia, dan mereka bawa kecil hati mereka itu dalam liang lahat bersama-sama dengan mereka, Ya Allah. Tolonglah sampaikan kepada mak kami dan ayah kami, kami minta maaf, Ya Allah. Kami minta maaf dan kami minta maaf sebab kami tak tahu, Ya Allah, sama ada masa mereka hidup, mereka pernah kecil hati dengan kami. Mereka pernah tak suka apa yang kami buat, apa yang mereka pernah suruh kami buat, dan kami lawan mereka, Ya Allah, tanpa kami sedar. Hari ini, Ya Allah, kami teringat akan semua apa yang kami buat pada mak dan ayah kami. Cumanya, Ya Allah, mak dan ayah kami dah tak ada dah. Tolonglah, Ya Allah, walaupun pada hukumnya kami kena minta maaf masa mak dan ayah kami hidup, tapi masa mereka hidup kami tak sedar, Ya Allah. Masa mak dan ayah kami hidup, kami tak nampak benda ni, Ya Arhamar Rahimin, sebab kelalaian kami. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami, tolonglah sampaikan pada mak kami, pada ayah kami minta maaf, Ya Allah. Kami minta maaf, Ya Allah. Kami minta maaf, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tahu hadis
daripada mulut kekasih kau Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kami gagal menjadi anak yang baik, kami derhaka dengan mak dan ayah kami tak boleh masuk syurga. Hebat manalah kami ya Allah, kuat manalah sembahyang kami ya Arhamar Rahimin, banyak manalah kami baca Quran, tapi mak dan ayah kami tidak redha atas kami, maka kami tak boleh masuk syurga ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pagi ini kami tadahkan dua tangan kami dan kami amat-amat berharap, tolonglah ya Allah, sampaikanlah minta maaf kami ini kepada mak dan ayah kami. Beritahulah kat mereka yang kami minta maaf. Beritahulah ya Allah pada mereka yang kami ini minta maaf sungguh-sungguh ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.